Hello semua, ini Cikgu Carol dari SMK Bintulu. Hari ini kita akan belajar bab 3, Matematik Pengguna, Simpanan dan Pelaburan, Kredit dan Hutang. Untuk video ini, kita masih di bahagian yang pertama, Simpanan dan Pelaburan. Apa yang akan kita belajar? Kita akan belajar maksud potensi risiko, pulangan, kecairan. Anda akan diperkenalkan juga dengan strategi pemurataan kos ringgit ini. Akhir sekali, kita akan cuba selesaikan beberapa masalah yang melibatkan simpanan dan pelaburan. Yang pertama kita tengok potensi risiko pelaburan. Okey. Potensi risiko ini sesuatu yang kita tidak pasti. Okey. Hidup kita penuh dengan ketidakpastian. Dalam pelaburan pun sama. Kita tengok tahap risiko dia. Simpanan dan simpanan tetap ini. Simpanan itu simpanan biasa ataupun simpanan tetap bebas risiko. Apa maksud bebas risiko? Maksud dia tidak ada risiko. Sebab duit yang kita simpan di dalam bank itu dilindungi oleh Bank Negara Malaysia. Jadi banyak-banyaklah kita menabung, simpan duit di dalam bank sebab menabung menjamin kesejahteraan. Okey? Untuk saham, risiko dia tinggi. Kalau saham jatuh, pernah dengar orang cakap saham jatuh macam mana? Okey, duit yang dilabur akan hangus. Okey? Untuk hartanah pula. Apa maksud hartanah ini? Hartanah maksud dia rumah, contoh-contoh. Rumah, kedai, tanah. Okey, semua orang nak itu. Rumah, kedai, tanah. Okey. Tahap risiko dia rendah. Sebab harga rumah itu belum pernah lagi saya dengar harga rumah jatuh, bukan? Okey. Harga rumah makin mahal. Contohnya rumah teres 2 tingkat di Bintulu ini, harga dia setengah juta. Belum pernah lagi cikgu dengar orang kata diskaun rumah. Beli rumah diskaun 50% kah? Okay, jualan rumah buy one free one. Jual murah, beli satu rumah, dapat lagi satu rumah free. Tak pernah lagi. Okey? Akhir sekali, risiko untuk pelaburan dalam unit amanah ini rendah. Ini pun rendah. Pelaburan jenis ini dikawal oleh Bank Negara Malaysia. Kita tengok yang kedua. Tahap pulangan. Kalau tahap pulangan ini tinggi, maksud dia untung pun banyak. Okey, kita ambil contoh. Kita tengok yang pertama. Untuk simpanan, memang pulangan dia rendah. Sebab bank hanya dapat menawarkan faedah yang rendah. Contohnya, simpanan tetap pun tak tinggi, 4% ke 6% tahun. Maksudnya, kalau kita simpan duit 1,000 di dalam bank, simpan duit 1,000 dalam bank, nanti kita tunggu 1 tahun, dapat berapa? Kalau 6%, dapat RM60. Tak banyak. Tapi, kalau pelaburan saham, kalau melabur saham, tahap pulangan dia tinggi. Cepat kaya. Boleh jadi kaya. Tapi boleh juga bankrupt. Pulangan dia tinggi, risiko dia tadi pun tinggi. Okay. Tahap pulangan untuk hartanah pula tinggi. Kita ambil contoh rumah lagi. Kita ambil contoh rumah tadi. Kalau beli rumah, boleh sewa pada orang lain.
Nanti pulangan itu dapat dari sewa yang dikutip. Boleh beli rumah, kutip sewa. Selepas beberapa tahun, boleh lagi jual rumah itu. Rumah itu masih boleh dijual semula dengan harga yang tinggi. Untuk yang akhir sekali, pelaburan unit amanah. Keuntungan dia sederhana sahaja. Okey. Lebih tinggi daripada pelaburan daripada simpanan, tapi tidak setinggi yang pelaburan saham. Boleh faham semua? Okay. Yang seterusnya, aspek kecairan. Apa maksud aspek kecairan ini? Maksud dia, secepat mana yang pelaburan itu ataupun simpanan itu boleh ditunaikan. Maksudnya dia boleh jadi cash balik. Cikgu cuba terangkan. Okey, untuk yang simpanan ini, tahap kecairan dia tinggi. Apa maksud dia? Contohnya, hari ini cikgu simpan 5,000 di dalam bank. Esok lusa cikgu boleh keluarkan dia. Kalau cikgu perlukan duit, cikgu boleh ambil balik, keluarkan duit di dalam simpanan. Okey? Untuk saham, contohnya seseorang membeli saham, tahap kecairan dia sederhana sahaja. Kenapa? Sebab perlu sedikit masa untuk menjual balik saham itu supaya saham menjadi cash, menjadi tunai. Okey. Untuk yang hartanah ini, tahap kecairan dia paling rendah. Kenapa? Sebab contohnya kita beli rumah, nak tukar rumah ini, contohnya satu hari nak beli makanan, tak ada duit nak beli roti, tapi rumah ada. Okey, nak tukar rumah ini menjadi duit semula, nak dapat tunai dari rumah, perlu jual rumah. Proses menjual rumah mungkin ambil masa beberapa bulan. Susah sikit nak tukar rumah ini menjadi cash, menjadi tunai. Okey, unit amanah tahap kecairan dia tinggi. Okey, dia boleh dijual semula dengan mudah. Okey, jadi ini maksud dia aspek kecairan, sejauh mana pelaburan itu ditunaikan menjadi cash, menjadi tunai. Boleh faham semua? Okey, kita tengok soalan ini. Encik Osman mendirikan sebuah inap desa di atas lot tanah yang dibeli dengan harga RM250,000. Apa maksud inap desa ini? Homestay. Contohnya, anda pergi ke negeri lain untuk melancong, tak nak tinggal di hotel, boleh tinggal di homestay, boleh tinggal di inap desa ini. Okay. Kos keseluruhan untuk mewujudkan inap desa ini, untuk membina inap desa ini, RM500,000. Maksudnya Encik Osman menggunakan RM500,000 untuk buat ini. Soalan A. Apakah jenis pelaburan yang dilakukan oleh Encik Osman? Pilih sini. Simpanan ke? Encik Osman simpan duit dia ke? Encik Osman beli saham? Encik Osman beli hartanah? Encik Osman beli unit amanah? Mana satu betul? Senang jawapan dia. Dia beli tanah. Lepas tu bina homestay. Okey. Yang ini maksud dia pelaburan jenis hartanah. Okey. Nyatakan potensi risiko, pulangan dan kecairan atas pelaburan yang dilakukan oleh Encik Osman. Okey. Untuk hartanah ini, risiko dia
Tinggi ke rendah? Risiko rendah. Pulangan, pulangan dia tinggi. Dia boleh sewa pada orang. Pulangan tinggi. Kecairan macam mana? Suatu hari kalau dia nak perlukan cash, nak jual semula kepada orang lain, perlu masa. Jadi kecairan ini rendah. Boleh faham semua? Okey. Ini kerja rumah anda. Boleh salin. Okey. Soalan C pula. Pada pendapat anda, adakah pelaburan yang dilakukan oleh Encik Osman ini satu langkah yang bijak? Okey, jawab. Tindakan, ini jawapan ini pun cikgu ambil dari buku teks. Boleh rujuk jawapan buku teks. Okey, tindakan Encik Osman bijak. Kerana negara kita memberi tumpuan sektor pelancongan, lepas tu sangat sesuai untuk dirikan inap desa ini. Okay, pelaburan pun risiko dia rendah, pulangan tinggi. Anda boleh jawab, justifikasi jawapan anda, penerangan, bagi penerangan sikit untuk jawapan anda. Okay, kalau anda nak tulis, tindakan Encik Osman ini kurang bijak sebab negara kita dilanda COVID. Sektor pelancongan pun tidak boleh, tidak maju, nanti rugi pun boleh juga. Asalkan anda memberikan justifikasi untuk jawapan anda. Beri sikit penerangan, sokong dengan apa yang telah anda belajar. Risiko dia macam mana, pulangan dia macam mana, tahap kecairan dia macam mana. Okey? Yang seterusnya, strategi pemurataan. Apa maksud strategi pemurataan ini? Kita cuba tengok terus contoh. Okay. Contoh, soalan 3.1E, 3.1E di muka surat 69 ini. Soalan nombor 2. Berikut menunjukkan dua orang pelabur. Dia melabur dengan cara yang berbeza. Kita tengok pelabur satu. Encik Derek ini melabur 24,000 sekaligus. Encik Derek ada 24,000. Encik Sulaiman pun ada 24,000. Tapi Encik Derek ini dia beli terus saham wawasan dengan harga RM2 satu unit. Kalau satu unit RM2, 24,000 boleh dapat berapa unit? Boleh bahagi terus. Okey. 24,000 bahagi 2. Dapatlah 12,000 unit. Untuk pelabur yang kedua, dia lain sikit cara dia. Encik Sulaiman pun sama, ada 24,000, duit yang ada sama. Dia melabur secara berkala, melabur secara konsisten, 2,000 setiap bulan. Encik Sulaiman tidak guna habis 24,000 itu sekaligus. Dia bahagikan 2,000 setiap bulan, 2,000 setiap bulan, 1 tahun. Untuk 1 tahun itulah. Untuk 1 tahun, 2,000 setiap bulan untuk beli saham wawasan. 2,000 lagi bulan Februari. 2,000 lagi bulan Mac. Macam itu. Boleh faham? Okey. Ini dia. Untuk setiap bulan, harga untuk saham itu berbeza. Okey. Contohnya bulan Januari, RM2. Bulan Februari, RM1.80 sudah turun. Bulan Mac, RM1.70. Untuk Encik Derek beli waktu ini. Encik Derek beli waktu harga dia RM2. Okey. Jadual di atas menunjukkan harga saham. Okey. Yang dibeli oleh Encik Sulaiman setiap bulan. Pelabur manakah merupakan pelabur yang bijak? Siapa yang lebih bijak sini? Pelabur 1, pelabur 2.
Encik Derek, Encik Sulaiman. Okey. Kalau kita tengok jawapan dia pelabur 2. Kenapa? Berikan justifikasi, terangkan kenapa. Okey. Encik Sulaiman, pelabur 2 ini dapat membeli lebih banyak unit saham. Nanti Encik Derek dapat 12,000, Encik Sulaiman dapat lebih. Okey, kos purata seunit boleh dikurangkan. Okey, maksudnya harga dia lebih murah. Okey, macam mana dapat ini? Soalan B. Hitung kos purata seunit. Maksudnya satu unit itu berapa? Tadi Encik Derek beli RM2, RM2. Purata dia RM2, memang RM2. Okey, yang Encik Sulaiman, kita perlu cari purata dia sebab harga saham untuk setiap bulan tidak sama. Okey? Selepas itu, cari lagi jumlah saham yang dimiliki oleh Encik Sulaiman berapa. Kalau Encik Derek 12,000, Encik Sulaiman berapa? Okey? Kalau tengok jawapan buku, kos purata dia, kos purata saham untuk Encik Sulaiman RM1.80. Encik Derek tadi RM2. Jumlah saham 13,268. Untuk Encik Derek tadi 12,000. Macam mana dapat RM1.8 ini cikgu? Macam mana dapat RM13,268 ini cikgu? Guna strategi pemurataan ini. Anda boleh cuba sendiri. Kita cuba sendiri, tambahkan semua bahagi-bahagi ikut bulan. Kalau anda tak biasa dengan saham-saham ini, anggaplah ini RM2 ini untuk beli kuih. Kan? Kuih RM2. Bulan Februari kuih dia RM1.80. Kuih apa mahal sangat? Bolehlah beli ban kah? Beli roti. Roti bulan Mac RM1.70. 24,000 boleh beli berapa? Bulan April nanti RM1.60. Encik Sulaiman guna RM2,000 untuk beli setiap bulan. Okey, anda cuba tengok dapat jawapan ke tidak. Cuba sendiri dapat ini ataupun dapat ini. Tidak. Kalau tidak dapat, boleh bincang dengan guru anda. C. Nyatakan kelebihan membeli saham mengikut strategi pemurataan ini. Rupa-rupanya Encik Sulaiman ni guna strategi pemurataan. Lebih bagus. Okey, apa bagus dia? Apa kelebihan dia? Okey, kita cuba tengok jadual. Kita tengok jadual ini. Okey, kelebihan dia membantu mengambil kesempatan daripada perubahan harga seunit. Kalau harga saham itu bulan itu lebih murah, untunglah, kan? Anda boleh membeli lebih banyak. Okey, anda boleh memiliki lebih banyak saham. Okey, tidak dipengaruhi oleh emosi. Sebab emosi kita mungkin berubah-ubah. Sebab harga saham turun naik. Kalau melabur secara konsisten, melabur secara berkala, duit yang digunakan pun tidak banyak, nanti taklah terlalu stres, emosi itu terganggu. Okey? Yang last sekali, mengurangkan risiko. Mengurangkan risiko sebab nampak ini. Okey? Anda boleh membeli mengikut keadaan semasa. Contohnya, kita ini dilanda COVID sekarang. Kalau duit 24,000 itu telah digunakan sekaligus lump sum, nanti tak ada duit lagi. Okey? Kalau guna strategi pemurataan, bulan ini melabur RM2,000, bulan depan RM2,000. Kalau
keadaan semasa, tengok negara susah, dilanda COVID, jangan melapor dulu. Simpan duit itu dulu, beli barang dapur dulu, okey? Ini kita boleh mengikut beli ikut keadaan semasa berbanding dengan melapor sekaligus, okey? Kalau melapor sekaligus, tak ada peluang untuk elak kerugian. Okey, kita tengok lagi contoh yang lain. Kita tengok contoh untuk tiga encik ini. Encik Zaidi, Encik Leong, Encik Nevin telah bersara. Bersara dapat duit 400,000. Okey, ini cerita dia lah. Okey, mereka bertiga ini melakukan pelaburan dengan cara pelaburan yang berbeza. Lepas tu kita tengok siapa lebih bijak, siapa pelabur yang bijak. Okey, macam mana kita pastikan dia pelabur yang bijak? Okey, boleh guna cara tadi. Okey, tengok risiko dia, tahap risiko dia tinggi ke tidak. Okey, tahap pulangan dia macam mana? Tahap kecairan dia macam mana? Boleh bincang, boleh. Okey, kita cuba saja. Okey. Untuk kes yang pertama ini, Encik Zaidi dia beli Pangsapuri, dia beli apartmen sini. Harga dia 150,000. Tadi dia dapat berapa? Tengok balik. Okey. Maksudnya dia guna duit 150,000 untuk beli apartmen ini. Lepas tu setiap bulan dia terima sewa 800. Masih ada wang yang lebih itu simpan dalam simpanan tetap, fixed deposit. Kadar faedah 4% tahun. Okey, kita cuba tengok tahap risiko dia macam mana. Kalau hartanah beli Pangsapuri, beli apartmen itu dan simpanan tetap itu, tahap risiko dia rendah. Tidak banyak risiko. Okey. Lepas tu pulangan dia. Pulangan ini anda perlu ingat balik cara mengira sewa, mengira faedah simpanan tetap. Okey. Lepas tu yang ROI ini, nilai pulangan pelaburan ini nak kira macam mana. Okey. Kalau tidak ingat perlu refresh balik apa yang telah dipelajari dalam video yang lepas. Okey. Sewa dia, ini untuk setahun. Kalau sebulan dia kutip 800, setahun berapa? Ini pulangan dia, duit yang dia dapat, untung dia. Okey, yang ini tadi Encik Zaidi simpan yang baki itu, duit baki ke dalam fixed deposit. Simpanan tetap dapat 4% setiap tahun, dapat 10,000 setiap tahun. Okey, yang ini nilai pulangan dia macam mana? Okey. Dia daripada sewa 9,600, dapat ini tambah ini nilai pulangan dia bahagi dengan jumlah duit dia yang dia guna mula-mula 400,000. Okey, nilai pulangan dia 4.9%. Ingat ini 4.9%. Nanti kita bandingkan kalau nilai ROI ini lebih tinggi, makin bagus. Makin tinggi, makin bagus. Tahap risiko makin rendah, makin bagus. Pulangan makin tinggi, makin bagus. Boleh faham? Kecairan ini mudah, simpanan tadi mudah jadi tunai. Sebab kalau esok lusa dia nak keluarkan duit simpanan dia boleh. Okey, tapi hartanah Pangsapuri ini mengambil masa untuk dijual.
Satu kecairan rendah, satu lagi kecairan tinggi. Terbalik. Ini kecairan tinggi, ini kecairan rendah. Boleh? Kita tengok kes Encik Leong pula. Encik Leong melabur semua duit dia dalam syarikat manis, beli saham. Harga RM2 seunit. Tak ada dia guna strategi pemurataan tadi. Okey, terus beli RM2 satu unit, 400,000 sekaligus. Okey, nasib baik untung. Dia kata syarikat itu isytiharkan dividen 8%. Oh, untung ini. Okey, waktu itu Encik Leong untung. Kita tengok untung berapa. Tahap risiko untuk saham memang tinggi. Risiko dia sangat tinggi sebab mungkin saham naik, macam kes Encik Leong ini untung. Kalau saham jatuh, susah. Okey. Pulangan dia macam mana? Terima dividen. Okey. Terima dividen, terima bonus ini bergantung pada prestasi syarikat itu. Okey. Kalau jual saham nanti, kalau lepas satu tempoh masa Encik Leong nak jual saham ini, mungkin belum pasti beliau dapat jual dengan harga RM2 ataupun lebih tinggi. Mungkin orang tak nak dah. Mungkin jual dengan harga RM1.80. Okey, harga itu tidak pasti lagi. Okey. Hal ini bergantung pada keadaan ekonomi dan prestasi syarikat itu. Untuk kes Encik Leong ini, kita kira dividen dia 8% tadi. 8% dapat RM32,000. Okey, ROI dia macam mana? Ini untung dia RM32,000 bahagi dengan jumlah yang dia guna awal-awal. Okey. Darab 100%, darab 100%, dapat 8%. Okey, lebih tinggi dari Encik Zaidi tadi. Kecairan sederhana. Okey, kadang-kadang cepat jual saham itu. Kadang-kadang lambat sikit. Okey. Akhir sekali kita tengok Encik Navin. Encik Navin simpan. Oh, ini banyak menabung ini. 200,000 simpan dalam akaun simpanan. Kalau akaun simpanan, kadar faedah dia selalunya tidak tinggi, 1% saja untuk setahun. Baki dia, separuh lagi dia simpan dalam akaun simpanan tetap. Kadar faedah dia pun tak juga tinggi mana, 4%. Okey, maksudnya Encik Navin simpan duit dan simpan duit dia. Okey, kita tengok macam mana. Okay. Tahap risiko adalah rendah. Sebenarnya tahap risiko dia tak ada. Bebas risiko. Okey, sebab duit di dalam bank dijamin oleh Bank Negara Malaysia. Okey, pulangan dia, Encik Navin akan menerima pulangan dalam bentuk faedah. Faedah bank 1% tadi, 4% tadi. Okey. Selepas 1 tahun, boleh untung, boleh dapat duit faedah interest itu RM10,000. Okey, kalau kira ROI RM10,000 bahagi jumlah awal itu darab 100%, dapat 2.5%. Okey, untuk Encik Navin ini, sebab Encik Navin tidak melapor, jadi ROI dia paling rendah. Okey. Tapi tahap kecairan paling tinggi. Simpanan mudah dijadikan tunai. Memang simpanan itu tunai. Ambil dari bank dia jadi cash. Okey? Kita buat kesimpulan. Okey, Encik Leong merupakan pelabur yang bijak kerana nilai ROI tadi, nilai pulangan pelaburan beliau paling tinggi berbanding dengan Encik Zaidi, Encik Navin. Okey. Nilai pelaburan Encik Leong paling tinggi. Lepas tu Encik Zaidi.
Lepas tu Encik Navin. Okey. Dalam contoh ini, okey. Macam mana kita tahu dia lebih berkesan, lebih bijak melapor? Sebab jumlah pulangan dia tidak sama. Itu sahaja. Okey, sampai sini sahaja video kita kali ini. Ini kerja rumah anda. Sudah kita bincangkan tadi. Soalan uji minda 3.1D, soalan nombor 5. Soalan uji minda 3.1E, soalan nombor 2. Okey. Jangan risau tentang terms perkataan baru yang anda belajar hari ini. Okey. Untuk bab ini jangan risau sangat. Kita banyak membaca, berfikir secara logik. Okey, berfikir secara logik. Kita fikir tahap risiko dia macam mana, tahap pulangan dia macam mana, tahap kecairan dia macam mana. Okey, cuba kira anda akan dapat buat kesimpulan daripada analisis tadi. Okey, sila siapkan kerja rumah dan hantar buka sekolah nanti. Okey, terima kasih.